Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bertemu lagi kita dalam kelas matematik bersama Teacher Yani. Okey, hari ini kita akan masuk tajuk teroka nombor. Dalam tajuk hari ini, kamu akan dapat menamakan nilai tempat dan nilai digit bagi sebarang nombor. Yang ni ramai sangat keliru antara nilai tempat dan nilai digit. Ramai yang tertukar nilai tempat dan nilai digit. Macam mana nak ingat? Okey. Setiap tempat ada nilainya. Jadi nilai tempat ditulis dalam ejaan. Kamu kena eja. E-A-J-A-J. Eja. Okey, kamu kena eja bila ditanya nilai tempat. Jawapan dia mesti dalam ejaan. Okey, nilai digit mesti ditulis dalam angka. Macam tu. Okey. Okey, contoh soalan beri 6, 2, 3, 0, 7. Okey, ingat lagi tak? Teacher ajar minggu lepas. 3 digit dari belakang, buat garisan untuk pisahkan ribu dengan yang lain. Jadi, kamu gabungkan sebelah kiri ni jadi 62,307. Itu cara sebut nombor ni. Okey, jadi nilai tempat kita kena kira dari belakang ataupun yang kanan sekali ni. Okey, 7 ni duduk tempat siapa? Siapa punya tempat ni? Tempat ni Sa yang punya. Okey. Sifar ni duduk tempat siapa? Siapa punya tempat ni? Puluh yang punya. Okey, 3 ni. Tempat 3 ni siapa punya? Ratus. 2 pula. 2 tempat dia siapa punya ni? Ribu. Dan 6. Tempat 6 ni siapa yang punya? 10,000. Okey, dapat. Inilah nilai tempat dia. 10, ratus, ribu, 10,000. Yang ni yang kamu belajar dari tahun 1 lagi. Teacher yakin masih ramai murid yang ingat tentang nilai tempat. Cuma dia keliru bila sebut nilai digit. Macam mana dia keliru? Okey, contoh. Nombor yang sama. 6, 2, 3, 0, 7. Okey, kalau soalan tu tanya, apa nilai tempat bagi 2? Okey, apa nilai tempat dia? Okey, jawapannya ialah 1000. Ini jawapan dia. Kamu kena tulis 1000. Kena eja. Nilai tempat kena eja. R-I-R-B-U. Ribu. Kena tulis 1000 sahaja. Jangan tulis 2000 ataupun tulis 2 ke, tak boleh. Okey. Baiklah, apa bezanya dengan nilai digit? Okey, jom kita tengok nilai digit. Nilai digit tu apa? Nilai digit tu angka. Digit tu ialah angka. Jawapan mesti ditulis dalam angka. Okey, baiklah. Kita ambil contoh yang sama juga. 6, 2, 3, 0, 7. Okey. 7 ni. 7 ni. Nilai digit dia apa? Sa. Salah. Sa tu nilai tempat tadi. 7 ni nilai dia 7 je. 7 juga. Dia tak tanya tempat dia apa. Dia tanya nilai dia berapa. Jadi 7 ni 7 lah. Okey, sifar berapa nilai dia? Berapa? Sifar tak ada nilai. Jadi sifar juga. Okey. 3 berapa nilai dia? 3. Salah. Kenapa salah? Kenapa salah? Kalau 7, 7. Sifar, sifar. 3. Kenapa bukan 3? Tengok betul-betul. 3 ni 3 apa? 3 je ke? Tak, sebenarnya nilai dia apa? 300. Jadi kamu kena tulis dalam angka.
300. Macam tu. 3 sifar-sifar 300 dalam angka. Itu nilai digit dia. Okey. 2 ni apa? 2 ni nilai dia 2000. Jangan pula eja ribu. Itu tempat. Sekarang ni nilai digit dalam angka 2 sifar jadi 2000. Okey. Dan 6 ni apa? 60,000. Macam tu. 60,000. Kamu jangan sebut 10,000 saja. Kalau 10,000 saja, maksudnya nilai tempat. Kat sini yang ramai orang tertukar. Bila soalan tanya, contohnya, nombor yang sama lagi. 6, 2, 3, 0, 7. Okey. Bila soalan gariskan, nombor 3 ni. Okey, dia tanya, apa nilai digit nombor yang digariskan? Ramai murid dia jawab 100. Betul ke salah ni? Salah. Kenapa salah? Ni kan tempat ratus. Memanglah betul ni tempat ratus. Tapi soalan tak tanya nilai tempat. Nilai tempat yang tadi dekat sini. Okey. Sekarang dia tanya nilai digit. Jawab berbeza. Okey. Sangat berbeza nilai tempat dengan nilai digit. Jadi jawapan yang betul ialah berapa? 300. 300. Cuma ditulis dalam angka. Jadi kamu kena tulis. Jawapan dia 3 sifar-sifar. Dalam angka dia jadi 300. Okey. Baiklah, sekarang teacher nak terangkan macam mana nak buat muka surat 5 soalan 1. Arahan dia suruh tulis nilai tempat dan nilai digit bagi nombor yang bergaris. Okey, contoh soalan bagi 1, 5, 3, 4, sifar. Dia garis nombor 5. Dia macam mana nak tulis jawapan bila dia minta nilai tempat dan nilai digit. Jadi dalam satu soalan mesti ada dua-dua jawapan. Kamu kena buat macam ni. Tulis nilai tempat sama dengan nilai tempat bagi 5. Dia garis 5. Apa nilai tempat dia? 10, 100, 1000. Nilai tempat mesti A je. R-I-R, B-U-B, ribu. Dia juga minta nilai digit, soalan yang sama. Jadi, nilai digit bagi nombor yang bergaris 5,000. Nilai digit mesti dalam angka 5,000. Macam tu. Okey, ini contoh jawapan. Satu soalan ada dua-dua jawapan. Contoh soalan pertama tadi. Okey, baiklah. Selesai bahagian pertama. Baiklah, bahagian kedua. Kita akan masuk banding dan susun nombor. Apa itu banding? Okey, membuat perbezaan. Contoh, tinggi dengan rendah. Lebih dengan kurang. Panjang dengan pendek. Dekat dengan jauh. Kecil dan besar. Jadi dalam matematik, kita akan banding nombor. Nombor mana yang lebih besar, nombor mana yang kecil. Itu yang kamu perlu tahu. Baiklah. Contoh yang pertama, nombor 7, 5, 1, 4 dan 6, 9, 7, 1, 1. Macam mana nak banding? Nombor mana yang lebih besar? Baiklah, langkah yang pertama, kita kena kira dulu. Dia ada berapa digit? Okey. Contoh yang ni, 1, 2, 3, 4. Ada 4 digit. Yang ni pula, nombor ni ada 1, 2, 3, 4,
5. Ada 5 digit. Ini ada 4. Ini ada 5. Jadi, untuk tentukan siapa yang paling besar, ambil nombor yang paling banyak digit. Itulah yang paling besar sebab dia ada 5 digit. Cuba kita baca nombor ni. 69,711. Yang ini 7,514. Jadi 69,000 yang lebih besar. Okey, itu langkah yang pertama, mesti kira digit dulu. Baiklah, macam mana kalau bilangan digit dia sama? Okey, contoh dia tambah satu ke belakang ni. Dia jadi berapa? Ini ada 1, 2, 3, 4, 5 tadi. Yang ni pun 1, 2, 3, 4, 5. Sama. Dua-dua ada bilangan digit yang sama. Jadi macam mana kita nak bandingkan siapa yang lebih besar? Jadi kita mesti tengok nombor yang depan sekali. Okey, nombor yang depan sekali. Ni nombor 7. Ni nombor 6. Jadi antara 7 dengan 6, siapa yang lebih besar? Mestilah 7. Jadi 75,141 lebih besar daripada 69,711. Okey, jadi nombor ni yang lebih besar. Okey. Macam mana pula? Okey, kalau nombor depan dia sama. Okey, contoh saya ambil nombor lain pula. 13,719 dan 13,749. Okey. Macam mana tadi? Ingat tak? Langkah yang pertama, kamu kira ada berapa digit dia? 1, 2, 3, 4, 5. Yang ni 1, 2, 3, 4, 5. Dua-dua ada jumlah digit yang sama. Dua-dua ada 5. Jadi tak boleh nak banding lagi. Jadi kita nak tengok apa langkah seterusnya. Tengok nombor depan sekali. Depan sekali. Yang ni 1. Yang ni pun 1. Sama. Jadi macam mana nak banding? Boleh banding tak? Tak boleh. Bila tak boleh banding, kita tengok nombor sebelah dia pula. Ini 3, 3. Sama lagi. Jadi macam mana? Tengok nombor yang ke sebelah. 7, 7. Sama lagi. Jadi tengok nombor lagi sebelah. Ini 1, ini 4. Sekarang boleh banding tak? Boleh sebab dia dah berbeza. 1 dengan 4. Mana yang lebih besar? Jadi 4. 13,749 lebih besar daripada 13,719. Itu cara nak banding. Baiklah, tadi dah banding. Sekarang nak susun pula. Okey, contoh soalan bagi 24,712. Okey. 29,711. 1,105 dan 75,141. Okey, macam mana nak susun nombor ni? Katakanlah kita nak susun dalam tertib menaik. Kalau nak susun dalam tertib menaik, mestilah dari nombor yang paling kecil sehingga nombor yang paling besar. Kalau nak susun dalam tertib menurun, dari nombor yang paling besar hingga yang paling kecil. Jadi, sebelum susun, mesti banding dulu. Mula-mula, kira berapa digit. Okay, teacher dah ajar cara banding tadi. Kira dulu ada berapa digit. Yang ni 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Ni ada 5 digit, 5 digit, 5 digit. Yang ni ada 4 digit. Katakanlah kamu nak susun dalam tertib menaik. Kita mula dengan nombor yang paling kecil. Nombor yang paling kecil yang mana? Yang paling sedikit digitnya. Jadi, nombor yang paling kecil
1105. Okey. Bila kamu dah ambil, susun selepas setiap satu nombor, kamu mesti letak koma. Okey. Baru boleh susun nombor yang seterusnya. Okey, lepas tu banding. Dah ambil nombor paling kecil tadi, nombor yang tinggal ni kita banding lagi. Siapa yang kecil lagi? Macam mana nak banding ni? Ada 5 digit, 5 digit, 5 digit. Kita tengok nombor yang depan sekali. Ni 2, 2, 7. Jadi, antara 2 dengan 2, siapa yang lebih kecil? Tengok nombor sebelah dia. 4, ni 9. Jadi, yang paling kecil ni, yang ni. 2, 4, 7, 1, 2, 24,712. Kemudian, yang paling kecil lagi, 29,711 diikuti dengan 75,141. Okey. Jadi, itu tertib menaik. Kalau nak susun tertib menurun, kita mula dengan nombor yang paling besar, duduk di depan. Dia jadi 75,141. Selepas setiap nombor, tak koma, baru ambil nombor yang seterusnya, 29,711, 24,712 dan 1,105. Okey. Yang ini tertib menaik sebab dari nombor yang kecil hingga besar. Yang ini pula tertib menurun sebab daripada nombor yang besar hingga nombor yang paling kecil. Baiklah, selesai bahagian kedua. Sekian, terima kasih. Jangan lupa siapkan kerja ya. Ingat, tak pandai tak apa, janji rajin. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.